Dianggarkan 80% daripada semua orang akan mengalami masalah jerawat dalam hidupnya. Maknanya anda tak berseorangan, maknanya kita semua memang akan setidak-tidaknya ada satu pengalaman alami jerawat seumur hidup kita. So apabila sebut tentang jerawat ni kan, ada sangat banyak mitos yang wujud tentang punca jerawat, ada juga mitos tentang cara merawat jerawat. So nak ketahui kisah sebenar di sebalik banyak mitos-mitos jerawat yang biasa anda dengari ini? Jom tonton video ini. Hai Glowy Girls, hai Glowy Guys. Jika anda sudah ada jerawat semenjak remaja, anda mungkin pernah baca atau pernah dengar tentang pelbagai nasihat lah, petua lah, informasi lah tentang jerawat. Lebih-lebih lagi kalau ketika itu anda memang nak sangat jerawat yang ada kat muka tu pulih segera. Hakikatnya ialah kebanyakan perkara yang anda fikir, anda tahu tentang jerawat semasa remaja ataupun kita panggil teen acne dan jerawat semasa dewasa, adult acne, berkemungkinan besar adalah mitos. Boleh jadi sebahagian yang anda pernah dengar penyebab jerawat tersebut betul, sebahagian lagi tu mungkin adalah mitos. So maybe half true. Mitos ni apa dia? Mitos ni merujuk kepada informasi atau maklumat yang tidak mempunyai bukti atau sokongan secara saintifik. Apa yang anda pernah dengar atau tahu tentang mitos yang berkaitan dengan jerawat ni? Contohlah kalau saya lah kan, makan kacang naik jerawat, makan makanan berminyak naik jerawat, kalau ada jerawat letak ubat gigi kat jerawat, resdung punca jerawat, ataupun susu atau produk tenusu, dairy product menyebabkan jerawat, ataupun makan banyak sangat kerepek, potato chips, punca jerawat, tak cuci muka, tak cukup betul cuci muka tu jerawat juga, makan coklat jerawat juga. Ini semua adalah mitos-mitos yang biasa kita dengar. Nah, sekarang ni kita nak ulas mitos yang biasa didengar ini dengan jawapan ataupun informasi yang tepat. So sekarang kita nak kupas mitos-mitosnya. Mitos 1, wanita mempunyai lebih jerawat berbanding lelaki. Sebenarnya masalah jerawat ni lebih dipandang serius je di kalangan wanita. Itu beza dia, sebab wanita ni bila mana dia ada jerawat seketul, dia bersuara tentang jerawat dia itu dengan hebatnya berbanding lelaki. Lelaki mungkin ada satu je diam-diam lah. Sebaliknya perkara ini tidak benar menurut kajian yang dijalankan di kalangan rakyat City of Hamburg. Lelaki sebenarnya lebih banyak mengalami masalah jerawat jika dibandingkan dengan wanita, iaitu 29.9% bagi lelaki dan hanya 23.7% di kalangan wanita. So kiranya perempuan ni dia kurang sikit berbanding lelaki. Lelaki ni diam-diam, itulah bezanya. Mitos kedua, jerawat hanya berlaku pada zaman remaja. Masalah ini memang masalah yang berlaku bukan saja remaja, dewasa pun boleh masih ada jerawat. Lepas kita akhir balik masih boleh lagi tumbuh jerawat. So lebih-lebih lagi masalah ni sebenarnya paling ketara pada usia umur 14 tahun sehingga 29 tahun. Jadi masalah ni sebenarnya menghantui kita daripada remaja sampai ke dewasa. It's just that some people might have better skin, high resistance skin bila dia meningkat usianya, jadi dia kurang dapat berbanding waktu remaja. Waktu remaja tu biasanya disebabkan hormon, pertumbuhan badan kita. Pertumbuhan badan ni dia akan dipengaruhi oleh hormon. So for that reason, remaja memang terkenal ada jerawat, tetapi dewasa boleh disebabkan oleh persekitaran, stress level, cara hidup dan seumpamanya. So you get it all the way, remaja dan dewasa. Mitos ketiga, kotoran pada muka menyebabkan wajah jadi berjerawat. Pertumbuhan jerawat, ingat ni pertumbuhan jerawat bukan disebabkan anda kurang menjaga kebersihan diri ataupun terdapat kotoran pada muka anda. Salah faham ni. Dan salah faham ini wujud kerana bintik-bintik hitam, blackheads tu, dia selalunya kelihatan seperti kekotoran yang tersekat pada bukaan pori-pori. Sebenarnya kan dia tak macam tu. Blackhead ataupun bintik hitam, dia terbentuk apabila sebum dengan sel kulit mati ni teroksida. So tu yang ada blackhead tu. Jerawat terbentuk apabila pori-pori sebenarnya tersumbat. Jadi ruang di bawah liang tu memang susah nak dibersihkan. Tapi ini tak bermakna
kekotoran pada permukaan kulit itu menjadi punca jerawat. Walau bagaimanapun, kena ingat satu benda. Ya, kita bukan nak cakap cuci muka tu tak diperlukan ya. Membersihkan wajah, menanggalkan minyak yang berlebihan dengan menggunakan pencuci muka yang betul, ya, pada permukaan kulit ni memang selalu ada minyak berlebihan, memang boleh bantu untuk kita elakkan ia jadi tersumbat kat dalam pori-pori. So clean your face correctly is very important, and also cleaning your face will help you to make sure that any product you use after will serap dengan lebih baik pada kulit. Jadi jerawat pun boleh jadi pulih dengan lebih cepat. Mitos keempat, memicit jerawat dibenarkan sebab katanya boleh percepatkan proses penyembuhan. Ini merupakan mitos yang paling kerap sekali saya dengar, dan sebenarnya macam ni. Jika anda memicit atau menekan jerawat anda secara paksa menggunakan tangan, apatah lagi menggunakan alat yang tidak disteril, keradangan boleh berlaku dan akan menyebabkan jerawat menjadi semakin parah, jadi makin buruk. So ada kemungkinan lagi adalah jerawat ni boleh jadi meradang sebab diusik-usik kan, dan menimbulkan bekas berwarna gelap yang dipanggil post-inflammatory hyperpigmentation. Malah parut jerawat pun boleh wujud kalau kita asyik usik dia, tekan dia dengan cara yang kasar. Jadi tolonglah jangan picit ataupun sentuh kawasan yang berjerawat. Cara yang paling baik adalah cuci wajah anda, keringkan, kemudian letaklah krim ataupun spot treatment anti jerawat dekat atas jerawat tu, dan pastikan dalam produk anti jerawat ya, anda cari produk-produk yang ada bahan seperti salicylic acid, benzoyl peroxide, sulfur, tea tree oil dan juga lain-lain. Itu cara paling baik. Jangan usik, letak produk yang ada bahan untuk merawat jerawat. Mitos kelima ni pun mungkin anda pernah dengar, iaitu makan coklat atau makanan berminyak adalah punca jerawat. Hingga saat ini sebenarnya kaitan antara makanan dan timbulnya jerawat tu masih tak jelas ya. Ini kerana tak ada pembuktian secara saintifik yang menyokong perkaitan keduanya secara langsung. There's no direct correlation. Sehingga ketika ini pun makanan yang paling banyak dikaitkan dengan sebagai pencetus jerawat, dia tak sama, adalah makanan yang mana tinggi karbohidrat ataupun tinggi gula. So makanan begini dia boleh meningkatkan paras gula dalam darah ataupun kita panggil blood sugar, dan apabila ini berlaku, hormon kortisol pada badan kita ni akan terkesan dan menyebabkan kelenjar minyak jadi lebih aktif, dan di sinilah berlaku potensi tumbuhnya jerawat. Ada rantaian kan, makanan tu dia efek makanan tu dia efek gula dan darah dulu. So meningkatnya gula dan darah, efek hormon tu menyebabkan kelenjar minyak aktif, kelenjar minyak hasilkan banyak minyak, kalau tersumbat jadi jerawat. So jalan dia tu jauh. Itu yang kita panggil sebagai pencetus. Penyebab jerawat bukan. Kalau penyebab it's direct impact. Terjadi sesuatu jadi jerawat. So makanan setakat ni scientifically have not able being proven that dia ada direct correlation dengan jerawat. Mitos ke-6, jerawat selalunya boleh pulih dengan sendiri. Betul ke? Pada umumnya jerawat memang bolehlah pulih dengan sendiri, jerawat yang tak kritikal sangatlah. Walaupun demikian, mitos jerawat yang satu ini tak bolehlah dipercayai atau diterima bulat-bulat. Sebabnya keadaan di mana jerawat ini wujud berkait rapat dengan masalah kesihatan yang lain dan memerlukan pertolongan daripada pakar dalam bidangnya, kerana perkara tersebut tidak boleh dibiarkan saja. So jerawat ni tak boleh you just leave it like that ya. Selain itu anda perlu berhati-hati ya. Ada jenis jerawat ni dia meradang dan dia muncul secara mendadak ketika usia sudah dewasa. So jerawat jenis meradang ni memang perlu dipulihkan dengan menggunakan bahan yang betul. Tak boleh dibiar-biar. Dia jadi lagi melarat lah, maksudnya begitu. So jika dibiarkan, keradangan ni dia boleh jadi lebih teruk, kemudian proses pemulihan akan memakan masa yang lebih lama dan menyebabkan bekas jerawat, parut jerawat yang sukar untuk dihilangkan. Apakah mitos tentang jerawat yang pernah anda dengar selain apa yang saya sebutkan tadi? Tinggalkan di ruang komen. Nanti kita ulas dalam video akan datang. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan, supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.